Assalamualaikum. Cak. Okey, Assalamualaikum. Cik Jah. Nama saya apa? Nama Zahira. Nama saya Zahira. Okey. Hai Ayah, Atika. Waalaikumsalam Raini, Yusra. Hai adik, tepi sikit lah ibu. Sekejap nak set up dekat laptop. Hai, cuba korang komen, korang join live ni daripada mana Kita orang daripada Kulim. Kan Cik Jah? Cik Jah cakap Kedah kan? Air ke ayak? Air ke ayak? Air, elek. Dia kalau minta air dia cakap ayak. Okey. Okey so hari ni kita akan bincangkan tajuk bayi sembelit, tanda, punca dan rawatan. Okey. Saya akan tengok dua tempat satu dekat laptop, satu lagi dekat phone. Sebab dekat phone ni kadang-kadang dia punya komen lambat masuk. Okey. Okey Alright, so bayi sembelit, tanda, punca dan rawatan. Okay, firstly kita masalah bayi sembelit ni agak normal lah. Sebab selalu kalau customer message dia akan tanya, Kak, anak saya dah beberapa hari tak membuang. So dia risau lah beberapa hari tak membuang kan. Untuk pengetahuan semua, anak saya yang sulung, saya susukan dia setahun 9 bulan. Sebab lepas tahun 9 bulan tu dapat Zahirah, so saya terpaksa berhenti kan. Tapi sepanjang dia menyusu tu dia pernah 2 minggu dia tak membuang. Kira kalau bayi ni dia tak membuang selama mungkin beberapa hari tu is actually quite normal lah. So sepatutnya kita tak risau bila dia tak membuang kalau dia susu badan. Dia tanda-tanda bayi sembelit ni sebenarnya adalah bila dia nak membuang tu dia menangis, dia nampak muka dia tak selesa, macam kesakitan macam tu kan. Ataupun dia bila dia membuang tu, bila dah tahi tu dah keluar, dia berbiji-biji, macam kecil-kecil macam tu kan. Tu maknanya dia terlalu kering. Jadi bila terlalu kering tu maksudnya dia sembelit. Satu lagi tanda dia adalah bila dia kentut ataupun dia tahi dia tu dia berbau busuk sangat. Busuk daripada biasa lah. Kita tahulah kan yang biasa macam mana dan yang bila dia sembelit ni bau dia memang lain. Okay, so tu adalah 3 again, bayi akan menangis, dia akan rasa macam tak selesa macam tu, dia akan sakit, memanglah sakit sembelit kan. Lepas tu kedua adalah nantilah. Yang kedua adalah dia tahi dia keras, dan yang ketiga adalah kentut ataupun najis dia berbau terlebih busuk lah. Okay, so tu adalah 3 tanda sembelit. So maknanya kalau baby dia tak membuang selama beberapa hari dan dia tak menangis, dia tak nampak discomfort, tak ada nampak tak selesa ke, sepatutnya dia okey. Okay, sebab kalau baby Zahirah Anissa, boleh tak? Boleh Okay. So kalau
kalau kita risau sangat pun kita boleh jumpa doktor, tapi selalunya doktor akan cakap selagi baby ni tak menunjukkan dia tak selesa ke apa, should be okay. Tapi ni untuk bayi yang belum makan lah, okay, bayi yang 6 bulan ke bawah. Bayi 6 bulan ke bawah ni, kalau dia tak membuang beberapa hari tu is actually normal. Just pastikan dia kencing macam biasa, dia tak ada macam, yalah, nampak tak selesa macam tu kan. Okey ya. So ada 3 tanda. Satu lagi adalah bila baby ni sembelit, dia akan, perut dia kembung. Baby yang perut kembung ni, kita semua kenal baby perut kembung macam mana kan, nak tidur susah, dia meragam, dia nangis tiba-tiba, dia macam tak selesa macam tu kan. Tu adalah tanda-tanda bayi yang sembelit. Okey. Okey. Kemudian kita bincangkan tentang punca. Kenapa agaknya jadi sembelit ni, okey. Pertama sekali kita kena tahu apa ni ni saya ada print sikit. Ni adalah perut dan usus. Okey, usus kecil, usus besar. Sembelit selalunya jadi pada usus besar ni lah. Okey, sembelit selalunya jadi pada usus besar. Okey, pada usus, bila baby ni minum susu ataupun makan, dia akan masuk ke usus kecil, kemudian dia akan pergi ke usus besar. Okey. Membantu ibu. Okey. So bila dia pada usus kecil, dia akan serap semua zat makanan semua, dan usus ni akan serap air juga. Okey. Kemudian dia gerak ke usus besar. Usus besar ni bila dia dah ubah ke yang lebih pejal. Sebab tu keluar, kalau baby yang kecil dia akan keluar, baby yang bawah 6 bulan dia selalunya keluar yang belum betul-betul keras kan. Dia masih lagi lembut-lembut lagi. Tu adalah daripada usus, daripada hasil daripada susu ibu. Okey. Kalau ada apa-apa yang tak clear boleh tanya soalan InsyaAllah saya akan tengok sekali dengan chat malam ni Okey. Ramai juga Okey, so okey, punca, ada 4 punca yang saya boleh beritahu. Satu puncanya adalah daripada susu formula. Okey, susu formula yang kadang dia tak, baby ni ada yang minum susu formula dia tak serasi, dia tak boleh, usus dia tak boleh nak hadam. Susu formula ni ada macam-macam jenis, ada macam-macam formula kan. Dia ada dia punya resepi dia lah. Ada susu formula yang tak sesuai dengan certain baby. Ada baby yang sesuai. Macam anak saya, Sofia yang sulung, dia minum NAN. Zahirah NAN tak boleh. Dia lebih sesuai dengan Dugro. Bukan Dugro. Dumex, sorry. Okay, so kita kena tengok kesesuaian baby. Itulah memang masa awal-awal kita nak bagi susu formula, dia take time kita untuk kenal susu mana yang lebih sesuai dengan anak kita. Okey, tu satu punca adalah susu formula. Yang kedua, punca sembelit adalah makanan. Bila start 6 bulan kita dah boleh bagi makanan pada baby, tapi ada juga ibu-ibu yang bagi makanan sebelum 6 bulan. Yang jenis macam ada yang kata anak dia lepas menyusu pun masih lagi lapar, masih lagi macam nangis-nangis macam tu kan. Okay, so dia mungkin ada bagi Nestem dalam susu. Tu adalah makanan separa pepejal lah, separa pejal. Okay, so dia just nak tambah, nak bagi kenyang anak dia. Okay, so tu adalah boleh jadi punca sembelit juga sebenarnya. Kenapa? Sebab usus baby ni sebelum 6 bulan dia belum matang. Sebab tu kita tak bagi makanan pada baby bawah 6 bulan. Okey, kita kena tunggu usus dia matang, berfungsi dengan baik, baru kita boleh bagi makanan. Itu pun kita mulakan dengan makanan yang lembut.
Contohnya macam buah-buahan ataupun nasi yang kita blend, bubur yang kita blend. Bubur tu dah lembut. Lepas tu kita blend lagi untuk bagi dia lebih mudah nak dicerna. Okey, sebab memang kena keep in mind, usus baby ni dia walaupun kita nampak dia macam dah besar kan, kita nampak dia macam dah okey, ada baby yang dia macam nampak mecot daripada umur dia kan. Okey, kita kena ingatlah, dalam ni kita tak nampak, kita tak tahu usus dia macam mana. Okay, so pastikan yang kita to be safe lah, kita tunggu cukup 6 bulan dan kita start dengan makanan yang lembut untuk elak daripada sembelit. Sembelit ni kita semua ibu-ibu tahulah kan, masa mengandung pun kita pernah rasa sembelit macam mana kan, memang menyeksakan lah. Okay, lepas tu satu lagi, makanan ni pastikan makanan tu banyak kandungan air. Kita kena pastikan macam bubur tu lebih air daripada beras tu, supaya lebih banyak air yang dapat diserap. Kan tadi dah ceritakan usus tu dia serap air. So untuk pastikan lebih banyak air dapat diserap, so kita lebihkan air dalam makanan tu. Bila kita blend ke, lebihkan air. Hai Mahif Mahora dari Langkawi. Hai Lin Anwar. Waalaikumsalam. Okay, so kita move on to the third one. Punca ketiga adalah bayi. Okay, kadang ada baby yang demam, ada yang sesama, yang dia mula start tak nak menyusu kan, dia tak selesa, hidung tersumbat kan. Kalau sesama hidung tersumbat, dia jadi tak selesa nak minum susu, jadi dia kurang minum susu. Bila keadaan macam tu, bayi tu akan dia macam dehydrated, dia tak cukup air. Sebab kita paksa macam mana pun, dia baby kan, kita tak boleh nak paksa pun. Jadi sebab tu kita kena pastikan baby ni dia sihat. Kalau hidung tersumbat pun kita kena cari jalan untuk bantu tak tersumbatkan. Macam semalam, kalau siapa tengok live semalam, kita ada bincang pasal CF wrap kan, untuk hilangkan CF wrap, untuk hilangkan rasa tersumbat tu, untuk clearkan saluran pernafasan. Itu adalah satu cara untuk kita bantu baby yang sesama supaya dia masih lagi nak menyusu, masih lagi nak makan, nak minum. Okay, so kita kena tengoklah, kalau baby ni ada masalah apa-apa, kita cuba settlekan supaya air itu sentiasa masuk. Kalau air tak masuk, then possibility dia nak sembelit adalah tinggilah. Bila masalah sembelit ni, dia ambil masa untuk baik. Okey, itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah bayi, ada juga bayi yang dia lahir-lahir lubang dubur tu dia memang kecil. Dia memang kelahiran dia macam tu. So tu adalah satu cara juga, satu punca juga kenapa bayi ni mudah sembelit. Okey. Yang keempat ni, untuk kondisi macam ni kita kena check dengan doktor lah, sama ada baby tu ada masalah lubang dubur yang kecil. Selalunya dia jadi pada baby yang ada, kalau korang pernah dengar spina bifida. Siapa pernah dengar spina bifida? Suara macam jauh. Clear tak? Dengar tak suara saya? Tu pakai headphone, suara macam jauh. Dengar tak? Cuba respon sikit. Dengar tak suara saya? Okay, dengar. Okay, thank you, clear. Alhamdulillah. Okay,
So tadi kita ada saya tanya pasal spina bifida. Okey, kalau ibu-ibu mengandung ni sepatutnya kita tahulah spina bifida ni apa. Sebab bila kita tahu yang kita mengandung, kalau kita nak buka bumping tu kan, nurse akan tanya ada acid folic tak, ada makan acid folic tak. Okey, acid folic ni untuk mengelak daripada masalah macam ni lah, kecacatan semasa kelahiran. Acid folic ni seeloknya kalau kita sedang mencuba untuk dapatkan anak, kita dah amalkan acid folic sebelum mengandung lagi. Sebab acid folic ni elok diambil semasa first trimester. Kadang-kadang kita dah 2 bulan pregnant baru kita tahu kita pregnant. So ada yang awal lagi tahu kan, ada yang betul-betul setiap minggu dia check. Yang tu dia senang lah nak tahu kan. Tapi ada certain yang dia tak check, dia tak tahu dia pregnant. So dia tak ambil acid folic. So ada possibility kelahiran macam tu. So kita nak elak dan kita kena ambil consume acid folic. Okay, so tu kena ingatkan lah, kalau kena tengah trying nak menambah, silalah ambil acid folic ni. So masalah lubang dubur kecil ni, penyelesaian dia adalah operation. Kesianlah baby kecil-kecil nak operate kan. Okay. Okay, so tu tadi adalah 4 punca sembelit. So tadi kita dah bincangkan tanda, lepas tu kita ada bincangkan tentang punca-punca. Okay, sebab ramai yang baru masuk ni, saya recap balik sebelum kita bincangkan tentang rawatan. Okay, pertama tanda dia ada 3. Baby menangis semasa nak membuang, najis dia kering, berbiji-biji, macam boleh kita samakan dengan kacang lah kan, jangan pula terbayang kacang. So dia biji-biji macam tu, so maknanya dia kering, dia tak macam tak melekat macam tu kan, dia biji-biji. Okay. Yang ketiga adalah kentut dan najis bayi tu berbau busuk yang kuat. Tu adalah 3. So kalau kena ingat, kalau baby dia tak membuang selama beberapa hari tu is actually normal. Jangan risau, terutama sekali baby yang fully breastfeed. Baby yang fully breastfeed memang mungkin lama tak membuang. Okey. Yang tu kemudian kita bincangkan tentang punca baby sembelit. Punca dia adalah ada 4. Satu, susu formula tak sesuai. Kedua adalah pemberian makanan separuh pejal yang dia tak habis hadam, sebab usus baby tak matang. Yang ketiga adalah baby tak sihat, baby yang mungkin hidung tersumbat, sesema ataupun batuk, kerongkong dia tak selesa, dia tak nak minum susu. Bila dia tak minum susu, tak cukup air. Bila tak cukup air, dalam usus tu dia najis tu tak boleh nak bergerak lah, sebab dia tak, yelah, bila dia tak ada air tu dia tak lancar lah jalan dia. Okay? Sebab tu dia jadi sembelit. Dan keempat adalah kecacatan semasa kelahiran. Contohnya macam lubang dubur yang kecil, selalunya pada kes baby yang ada spina bifida. Okay? So tu adalah tanda dan punca. Okay, so far ada soalan apa-apa tak? Dengar okey, merdu suaranya Kak Aida. Okay, terima kasih hari ni join saya. Alhamdulillah ramai juga yang join ni. Kak Aida type semula, bagus betul. Tanda bayi sembelit, menangis, najis berketul-ketul kentut. Yes. Okay. Okay, so saya kemudian saya akan bincangkan tentang rawatan. Okay, rawatan ni kita ada rawatan yang menggunakan ubat dan rawatan yang tak menggunakan ubat. So kalau untuk baby yang bawah 2 tahun, selalunya kita ibu-ibu lebih prefer yang tak menggunakan ubat lah, sebab ubat-ubatan ni dia, kita tak tahu kesan daripada baby. Ada yang okey, ada yang ialah chemical kan. So kita cuba elak lah rawatan yang menggunakan ubat ni. Bukan nak kata guna ubat ni benda yang teruk ke, tak lah. Tapi kita cuba untuk elak gunakan ubat-ubatan pada baby yang bawah 2 tahun. Okay.
So untuk bayi yang masih lagi breastfeeding, bawah 6 bulan, kita seeloknya buatkan urutan dan juga senaman sebenarnya. Baby kecil pun ada senaman macam kita dah besar-besar ni pun kena bersenam. Baby yang kecil tu pun kena bersenam juga, nak bagi badan dia sedap lah. Sebab baby ni dia bila dia membesar, otot dia pun nak membesar, so kita kena exercisekan dia jugalah, nak bagi legakan. Bayangkan macam contoh kalau kita tengah training, kita dulu masa sekolah semua orang pernah training lari ke apa kan. Bila otot kita bila otot kita tu baru nak mula membesar kan, sakit kan. Tu baby pun rasa macam tu lah, bila dia nak membesar dia ada rasa sakit tu. Sebab tu kadang-kadang baby ni meragam. Dia rasa tak selesa badan sebab badan nak membesar. Sebab ada macam kalau macam anak saya dulu, doktor pernah cakap dia ada growth spurt. Growth spurt ni dia tiba-tiba dia membesar. Contohnya dia nak membesar dengan mendadak pada fasa tu lah. Sebab tu dia asyik malam dia meragam, dia tak selesa nak tidur, dia ada je salah dia, ada tiba-tiba nak nangis, sikit-sikit nak nangis sebab badan dia tak selesa. Okay? So bila badan tak selesa ni, kita hanya boleh nak bantu dia lah. Kita tak boleh nak legakan sakit tu. Dia macam kita kalau pening ke apa, kita makan Panadol. Baby tak boleh lah kan. So kita hanya boleh bantu nak legakan dengan senaman yang konsisten, urutan. Okay? Lepas tu kita ada urutan, senaman. So setiap kali lepas mandi, sebab tu kita ada macam atas ni ada keluarkan Resty Oil. Resty Oil ni sebab dia ada minyak yang membantu untuk perkembangan yang sihat, meningkatkan imunisasi. Okay? So Resty Oil boleh guna untuk urutan setiap hari. Okay, untuk patah balik pada topik kita hari ni, untuk bayi sembelit ni, untuk urutan, kejap kita panggil model kita. Cik Jah, mai, kita panggil model jemputan kita, Cik Jah. Say hi. Cik Jah ni sebenarnya, kalau korang nak tahu, dia masa dia start setahun macam tu, dia ada selalu juga sembelit lah. Okay? Masa Cik Jah setahun kan, adik kalau nak berak, adik nangis sakit ni. Okay? So apa yang kita orang buat adalah kita orang gunakan masa dia setahun, kita orang ada beli tirap. Okay, tirap ni saya baru ni, Zahira sekarang dah 3 tahun. Tak silap saya baru beli tirap ni 3 kali. Saya baru beli tirap ni 3 kali. So tahan lama lah. Ya. Sekejap, kita tunjuk tirap dulu. Okay, ni adik punya bam kan. Anak saya yang Zahira ni dia suka pakai tirap. Si Sofia dia suka pakai CF rub. Sebab Sofia dia pagi-pagi dia selalu bersin teruk lah, sampai dia bersin sampai hingus tu keluar betul macam projectile gitu. So lepas dia pakai CF rub dah kurang lah. Okay, Zahira pula dia pakai tirap ni. Okay, tirap ni dah tinggal sikit ni. Dia nampak kat tepi-tepi botol tu ada. Ya tu Stormy Oil, ni CF rub. Okay, CF rub ni guna dia sapu pada perut. Okay, bangun jap. Okay, stand up Okay, sepatutnya buat ni masa baring lah. Tapi kalau nak tunjuk baby baring, tak nampak pula nanti kan. Jah dia elok. Okay, so bila kita urut perut, kalau baby yang bawah 6 bulan, yang jangan masuk mulut. Okay, kalau baby yang bawah 6 bulan, sebab dia kecil lagi, kita macam kena minta kebenaran baby tu untuk urut dia. Okay, kita mulakan urutan dengan kepala dia. Kita urut pelan-pelan. Kita macam nak communicate dengan dia. Kita nak bagi tahu dia yang kita nak mulakan urutan.
Sama ada dia bagi atau tak. Kalau baby tu menangis, tak payahlah urut. Jangan paksa baby tu untuk lalu sesi urutan tu, sebab dia mungkin tak selesa pada masa tu, dia tak nak. So nanti kan jangan pula kata macam baby saya tak suka urutan. Tak. Kita kena minta kebenaran dulu. So kita tengok dia selesa ke tak. So kita urut kepala dia. Kita urut pelan-pelan macam tu kan. So bila dia okey, bila dia nampak dia tenang, baru kita mulakan urutan pada pertama pada dada dulu. Ini pun masih lagi nak minta kebenaran dia dulu. So kita urut pelan-pelan, kita bagi dia lega, kita bagi dia relax, baru kita boleh urut pada perut. Sebab perut dia tengah sakit. Okay, so kita slowly, kita daripada atas kita gerak ke bawah. Okay, bila dekat perut ni, kita kalau tengok balik perut Cik Jah lah. Kalau kita tengok kan diagram ni kan, usus ni daripada usus kecil dia pergi ke sini, baru usus besar ni keluar dekat sini. Okey, nampak Jadi bila kita urut, kita kena urut bantu najis tu. Sekejap. Bantu najis tu daripada sini ke sini. So kita kena gerakkan dia. Kita kena bantu dia bergerak. Okey, macam mana? Pertama sekali, okey, kita boleh ambil CF rub sedikit. Okey, CF rub ni dia mengandungi ada halia, ada serai, yang tu yang kita kenal, ada juniper, ada fennel, ada anise, ada 9 EO. Ada 9 EO dalam EO ni essential oil. Ada 9 EO yang bagus untuk 9 EO yang bagus untuk masalah penghadaman, untuk bantu relaxkan otot perut ni. So kita ambil sikit je, kita ambil calik macam ni. Spina bifida tu apa? Sekejap lagi saya jawab. Cik Nur Aimi Abdul Rahman tanya. Bukan. Mana tadi? Cik Bulan saja tanya spina bifida tu apa. Okey, kejap lagi saya terangkan. Saya terangkan pasal urutan. Kita ambil sikit ni je. Kalau baby kecil, dia pakai sikit ni dah cukup dah. Okey, kalau nak ambil lebih pun macam anak saya yang dah besar ni, dah 3 tahun, saya ambil lebih sikit. Banyak ni juga. Tu je. Itu saja pada satu sesi urutan. Sikit je. Ni sepatutnya dia penuh sampai atas ni. Yang penuh. So boleh pakai lama, sangat lama. Okay, so Cik Jah bangun jap. Cik Jah malu-malu ke? Okay, jom tunjuk macam mana nak urut. Tunjuk anti-anti macam mana nak urut ni. Perut di sini sebelah kiri ni. Sebab usus ni dia dah bahagian nak paling ni bahagian ketiga lah. Ni bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Lepas tu dia keluar. Najis tu keluar. Kejap dek. Okay, so kita sapu, kita urut sini eye. Ni macam bentuk eye lah kan. Kita straight je. Straight eye. Lepas tu kita bantu yang bahagian 2 dengan bahagian 3 pula. L. Kejap dek. Allah, tak bu. Dah lah, ibu pakai ni lah. Okay model tak bekerjasama hari ni. Okay so pertama kita urut di bahagian sini I. Lepas tu kita urut bahagian atas. Lepas tu bahagian kiri L. Kita bantu, maknanya kita gerakkan pelan-pelan najis tu. Kita gerakkan sini. Lepas tu kita gerakkan sini. Lepas tu kita gerakkan U pula. I L U. ILU ni kita panggil urutan I love you lah. ILU, I love you. Senang nak ingat kan? Okay, so sebelah kiri. Okay, nak pergi main ke? Nak pergi main? Tak mau. Okay. Nak handphone ibu? Mana ada handphone ibu kat sini? Handphone ibu kat sana. Okay, so ILU. Okay, ada satu lagi cara. Kita buat macam dia naik basikal sambil baring lah. Okay. Tadi terputus sekejap. Kirap tu salah sebut sebab nampak warna kuning. Okay. Kejap saya sambung yang pasal urutan tadi. Urutan tadi tu kita
kita pegang tapak kaki baby tu, kita tolak sebelah macam tu. So dia jadi macam, kaki dia jadi macam dia naik basikal. Urutan ni dia membantu untuk lancarkan peredaran darah pada usus. Sebab usus ni dia automatik, dia bergerak, dia macam dia bergerak macam tu tau. Dia tekan supaya najis tu bergerak. Usus ni kita tak kawal, kita tak ada fikir pasal aku nak gerakkan usus. Tak, dia automatik. Okey, so dia dah ni. Bila darah tu mengalir elok, pergerakan usus tu pun lancar. Okey, so sebab tu kita buat basikal tu, urutan basikal tu, exercise basikal tu pada baby. Macam saya dengan Zahira selalu kadang-kadang tengah main dengan dia pun buat, pagi ada buat, petang ada buat, malam sebelum tidur buat. So sentiasa buat pergerakan tu sebab dia memang dulu selalu sembelit. Dia tak ada makan salah pun, tapi dia tak tahulah dia asyik sembelit. Adik Jan. Okey kejap saya ambil masa untuk jawab soalan-soalan sekejap ya. CF rub atau T rub? Saya sebut CF rub ke? Okey, betul, T rub. T rub ni maksud dia tummy rub. Okey, tadi ada tanya pasal spina bifida. Spina bifida ni dia adalah lahir dia punya tulang belakang dia tak sempurna. Dia ada macam tadi saya cerita pasal lubang dubur dia lubang dubur dia tak cukup besar, dia kecil kan, dia lahir kecil. Ada juga yang tulang belakang yang tak sempurna, dia jadi macam benjol kat belakang tu. Tu adalah spina bifida. Spina bifida ni kita tak ada macam kata kita tak tahu sama ada baby tu akan lahir ada spina bifida atau tak. Yang kita boleh buat adalah untuk mengelak daripada kemungkinan itu berlaku dengan makan asid folik. Okey, spina bifida ni adalah lahir kecacatan kelahiran. Okey. Next, CF rub atau T rub. Okey. So saya dah betulkan. Sorry. Ni betul-betul T rub. Kita tengok. Nampak? Tu. T rub tummy. T untuk tummy, CF rub untuk cough dan flu. Okey, sorry tak selalu buat live kan. Okey, kemudian untuk urutan tadi, urutan ni dia ada banyak cara dia. Okey, macam tadi firstly kita urut ILU tu, I love you tu. Yang kedua adalah exercise tu, exercise basikal. Yang ketiga adalah VitaFlex. Okey, VitaFlex ni maksud dia adalah vitality through VitaFlex. Reflexes. Reflexes ni adalah tindak balas. Okey, so kita nak kecergasan lah, macam kesihatan melalui reflex. Okey, pada tapak kaki dia ada bahagian-bahagian, kalau korang pernah dengar pasal reflexology. Okey, reflexology ada orang boleh legakan sakit dia dengan reflexology kan. Okey, so pada baby pun dah ada kesan-kesan ni. Okey, apa kita boleh buat adalah kita ambil tirap tadi pun kita boleh pakai lagi tirap. Kita urut pada bahagian digestif. Nampak digestif ni? Dia betul-betul dekat tapak kaki yang tengah tu. Kita boleh just buat urutan pelan je. Tak payah tekan kuat-kuat macam reflexology kan, tekan kuat kan. Sebab ni baby kan very sensitive kan. So kita just secara lembut, kita just urut je bahagian tu lebih sikit. Just urut pelan-pelan. Kita pegang kaki baby tu, contohnya ni kaki baby kan. Kita just pelan je kita urut. Itu just membantu sebab ada sistem, kita kan ada sistem saraf kan. So dia bantu sampai ke bahagian penghadaman. Dia bantulah untuk melancarkan sistem penghadaman. Okey, next ialah kalau untuk bayi yang dah mula makan, kemungkinan dia untuk jadi sembelit ni lebih tinggi sebab dia dah mula makan kan. Kita pun tak tahu apa yang dia boleh makan, apa dia tak boleh makan. Kita just keep trying aja, tengok macam mana kan. Okay, so untuk baby yang dah lepas 6 bulan, dia mungkin susu badan ataupun susu formula ataupun campur, dan juga dah mula makan mungkin bubur ataupun buah-buahan atau sayuran. Okay, untuk baby ni kita lebihkan, bila contoh kita buat bubur, kita lebihkan air, sentiasa lebihkan air. Okey, lepas tu kita
Boleh juga kalau macam kita buat bubur tu, kita lebihkan sayuran yang berair. Contohnya macam apa contoh sayuran berair, tak boleh nak fikir pula. Sayuran berair apa tu lah, macam labu. Labu dia sayuran berair. Apa lagi, macam Sofia dulu suka makan labu. Dia memang suka makan labu dan dia memang okey je dia makan labu tu. Lama juga dia makan labu, berbulan jugalah dia sentiasa ni dengan labu. Boleh juga lebihkan buahan. Pasal buahan, kita boleh bagi pernah dengar orang bagi pisang dan betik kalau sembelit, kan? Okey. Pisang dan betik ni, pisang, okay, pertama sekali kita sebut pasal pisang. Okay, pisang, kalau nak makan pisang semasa sembelit, jangan bagi anak-anak makan terlalu banyak. Macam kata sehari tu dia makan 3-4 pisang. Okay, ada doktor pernah cakap pada saya, sebab memang Zahira memang dulu ada masalah sembelit. Jadi saya pernah pergi jumpa doktor dan doktor cakap kalau nak bagi pisang jangan bagi terlalu banyak. Kalau nak bagi pisang jangan bagi terlalu banyak. Kenapa? Sebab pisang ni kalau dia makan tak kunyah betul, dia boleh jadi macam tersumbat dekat usus tu. Dia boleh, bukan nak kata dia sentiasa akan jadi macam tu. Sila. Okey, sorry, ni Sofia. Jumpa lah. Sofia. Okey. So kalau nak bagi pisang, kalau macam baby kecil tu, separuh pisang pun dah cukup dah. Jangan bagi pisang yang besar. Kita tengoklah anak kita macam mana, kan. Jangan yang kecil-kecil ni kita bagi terlalu banyak pisang. Ataupun betik. Kalau betik nak bagi boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Sebab betik ni dia ada dalam dia ada mengandungi serotonin, histamin dan serotonin. Okey. Histamin. Kejap. Apa semut kat mana? Okey. Okey, serotonin dan histamin. Ni dua ni akan membantu pergerakan usus tadi tu. Okey. Tapi bila kita bagi terlalu banyak betik, bila kita beri terlalu banyak betik, dia boleh jadi cirit. Okey, sebab dia dah pergerakan tu dah lancar, lepas tu kita bagi lagi dia lagi lancar, jadi cirit bidik pula. Nanti sekejap lagi dah nak habis dah. Boleh? Okey. Jadi bila kita bagi buahan macam pisang dan betik ni, berhati-hatilah, jangan melebih. Kita bersederhana lah. Kita tengok. Sekejap. Kan? Kan? Okay, good. Okay. So kena keep in mind lah, kena tengok. Ada baby, ada memang pernah ada kes budak yang terpaksa operate, dia nak keluarkan pisang yang tak nak keluar tu. Dia tersumbat terlalu banyak dia makan, memang terlalu banyak. Okay, so just make sure dia tak terover sangat makan pisang dan betik ni. Okay, alright. So untuk baby yang lebih daripada 1 year, dia dah boleh minum jus. Macam contoh kan jus orange kan. Jus orange kan kita takut dia acidic. So tak boleh bagi banyak sangat. Boleh nak bagi tapi jangan terlalu banyak. Sentiasa ingat yang kita kena test dulu. Kita tengok dia okey ke tak. Dia okey ke atau tak dengan jus jenis tu ataupun buah jenis tu. Okay, keep testing lah. Okay, yang last adalah rawatan menggunakan ubat. Okay, yang ni ubat ni Zahira pernah makan. Ubat ni nama Lactulose. Kita orang pergi klinik biasa je lah. Lactulose tu adalah ubat untuk melancarkan, dia macam apa dia panggil, julap. Julap. Yes, julap. Lepas tu saya pernah juga ada
ada anak buah saya dulu, dia susah nak membuang, so terpaksa rasa ibu-ibu tahu kot yang cucuk yang air, yang kan ada yang macam dalam bekas jelly tu kan. Kita cucuk masuk punggung, kita keluarkan air tu, nanti dia akan membuang. Benda tu pun ada, tapi yelah, kita nak buat pada baby kecil kan, kesian kan. Okay, so kita kalau boleh kita nak elak lah sembelit ni. Okay, so far kita dah bincangkan tentang tanda sembelit, punca sembelit dan rawatan sembelit. Okay, ada apa-apa soalan tak? Ya? Pen, okay. Okay, okay, oh tadi Zahirah main Stormy Oil ni tadi. Okay, Stormy Oil ni dia macam, dia geng dengan tirap juga. Stormy Oil ni adalah minyak telon natural. Okay, minyak telon natural, dalam dia adalah bahan-bahan natural sahaja. Dia ada minyak serai, ada minyak halia, ada minyak limau purut. Itu semua adalah yang membantu untuk sistem pencernaan. Dia ada juga sweet almond oil. Yang bahan-bahan yang lain macam olive oil adalah untuk membantu kesihatan kulit. Okay, yang lain adalah untuk pencernaan. So yang ini elok untuk ibu-ibu yang mengandung, boleh guna. Kalau macam tak sedap perut kan masa mengandung tu kan, boleh spray. Dia spray je tau. Ni kan spray. Tu. Dia ada rasa berangin. Dia tak panas, dia hanya berangin sahaja. So dia membantu untuk hilangkan angin. So kalau baby perut kembung, eloklah pakai. Dia memang tak panas lah. Harga Stormy Oil ni RM19 sahaja. RM19 sahaja. Yang tirap tadi harga dia adalah RM49. Okay, tirap adalah RM49. Bukan tulis. Okay. Tulis. Okay, so ada soalan tak? Coklat dan aiskrim salah satu punca sembelit anak juga ke? Boleh. Sili kalau ambil berlebihan. Adik. Sorry. Adik, ibu cakap jangan main situ kan, benda tu jatuh atas adik. Adik jangan. Please. No. Nanti. Sorry. Sorry, lagi sikit benda tu jatuh tadi. Okay. Coklat dan aiskrim tadi. Coklat dan aiskrim. Coklat dan aiskrim dia boleh dimakan tapi jangan berlebihan. Tapi bagi saya, setahu saya coklat dan aiskrim ni tak menyebabkan sembelit. Tapi kalau budak-budak makan coklat dan aiskrim ni, dia jadi hyper. Itu yang elaklah coklat dan aiskrim. Boleh. Jangan terlalu banyak. Okay, tapi setahu saya coklat dan aiskrim bukan penyebab sembelit lah. Okay. Kenapa Zahira? Ayah dia tak bagi main ni. Oh, okay. Okay, ada apa soalan lagi? Terima kasih Kak Aida tanya soalan tu. Tak cover pula pasal coklat dengan aiskrim. Okay. Ada lagi soalan tak? Okay. Okay, so hari ni kita dah sembang tentang tanda, punca dan rawatan sembelit pada bayi. Kita fokus pada bayi je lah. Sebab bila baby ni dia tak boleh bercakap kan. So kita lah kena tengok dia macam mana. Kita kena faham apa dia panggil baby language kan. Cara dia nangis, cara dia mungkin ya ada baby sikit macam tu kan. Kita sebagai ibu kena identify, kena faham lah. Macam Zahira dulu, dia bila dia sembelit, dia akan muka dia macam tu, macam tak selesa macam tu kan. Kalau tengok dia berkerut-kerut tu, tu adalah tu nak jadilah tu. So kita orang akan cepat-cepat sapu tirap ni.
Okay, tirap ni dia ada ginger, ada juniper, fennel dengan serai. Kalau ada produk yang ada juniper, fennel dan serai, tu memang membantu untuk ni. Tapi kita tak boleh lah nak guna produk-produk sembarangan kan, sebab kita tak tahu dia punya bahan-bahan tu ada sesuai ke tidak, campuran bahan tu. Macam contoh macam peppermint kan. Peppermint kalau 30% tu dah terlalu tinggi untuk baby. So kita ambil yang maybe 1% atau yang sikit lah. Kita tak boleh nak pakai banyak. Peppermint panas. So kita tak nak panas, kita ambil sikit je. Okay, kalau cirit birit macam mana pakai tirap tu? Okay, cirit birit. Yes, cirit birit kita boleh guna tirap juga. Kita just urut lawan. Macam tadi kita urut ke arah mana tu kejap okay. Macam tadi kan, kalau sembelit kita urut ke sebelah kanan, sebab kita nak bantu ni kan keluarkan kan. Kalau cirit birit kita urut ke lawan arah jam. Betul? Lawan arah jam. Okay, kita patah balik kalau dia cirit birit. Okay, guna tirap, boleh guna tirap juga. Terima kasih Sis Nur Aimi. Tolong tanya kalau cirit birit, sebab tak sentuh cirit birit. Bahasa Aimi cakap bahasa sembelit kan. Okay. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah kita akan stopkan live kita Untuk dapatkan tirap dengan Stormy Oil ni, boleh contact ejen Tasnim ada banyak ejen Tasnim, ramai, kita orang memang ramai. Just bagi tahu je dekat mana, insya-Allah kita orang boleh carikan. Kalau nak COD, kita orang akan tanya ada ejen area tu, atau kita orang akan bantu anda cari untuk dapatkan produk-produk Tasnim. Ni khas untuk baby tapi boleh guna untuk orang dewasa juga. Saya pun pakai juga tirap ni. Tu yang sharing dengan budak-budak ni, tu yang tinggal sikit ni. Ni baru botol ketiga. Saya dah setahun pakai Tasnim. Ni baru botol ketiga saya. Ni pun dah nak habis dah. Nak masuk botol keempat. Dengan gembiranya. Yang ni memang saya bekal bawa diorang pergi taska. So kalau ada baby lain pakai pun, diorang akan pakai juga yang ni. Saya memang bagi tahu kat cikgu dia, kalau baby-baby lain nak pakai ni, semua boleh pakai lah. Okay. Alright. Itu sahaja untuk malam ini. Say goodbye. Ni nama Sofia. Cik Pia dengan Cik Okay dah. Cakap Assalamualaikum. Good night. Okay, terima kasih semua sebab join live malam ni ya. Assalamualaikum.